Sombong di antara sesama manusia. Saya teringat satu ketika di Radio Aikim bawa tajuk ni, Muslimat, sahabat saya seorang ustaz yang sangat ilmunya hebat, mengaji meratalah. Kemudian dia share dekat Facebook saya, dia tag nama Ustazah Muzayyanah Abdullah. Sebut hal sombong ni, saya kata, ya Allah, Masya Allah, saya kagum. Kerana apa? Penulisan dia tu sebiji macam yang saya cakap dalam radio tadi. Saya kata, terima kasih Allah, Ustazah Zai bukan orang alim, tapi tolong bacakan apa yang ada dalam kitab ini. Subhanallah, dia kata, Muslimat dirahmati Allah, saya baca satu persatu, nanti Ustazah bagi tahu apa yang membuatkan Ustaz yang dengar tadi ni terkesan sangat. Sebab Ustazah Zai pun terkesan. Jadi hari ni nak kempen pada Muslimat Al-Mu'minun, meh kita rasa sama-sama. Apa rasa itu? Sombong adalah perilaku yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain dengan anggapan kelebihan dan kehebatan tidak dapat ditandingi. Orang sombong mesti ada dalam hati dia meremehkan orang lain. Kerana bagi dia, dia seorang je boleh buat. Orang lain takkan boleh buat. Faham Muslimat? Kita mengharapkan macam ni je Muslimat dalam hidup. Sebab diceritakan syurga tu bukan masuk kerana solat sangat. Tapi jangan tak solat pula lepas ni. Syurga tu bukan masuk kerana bayar zakat sangat. Tu bahaya nak cakap macam ni. Tapi ni solehah belaka boleh dah cakap. 5 rukun Islam tu wajib buat. Barulah kita tambah lagi. Sekarang belajar pula 50 ciri munafik. Tak nak jadi orang macam ni. Orang yang macam mana asal orang lain buat kita remehkan. Kita pula siap kempen. You pergi tak program kat masjid tu? Tak. Kenapa pula tak pergi? Selalu kan yang buat benda-benda tu ni dia pula. Muslimat, kita pelik lah kadang-kadang. Sebab tu jangan pernah pelik kalau hari ni orang tak ada dengan kita, kita pergi cari godam-godam. Tahu tak godam ibu-ibu? Godam-godam ni, Quran dah kata jangan kita melakukan tajassus, mengintip-ngintip, mengintai-ngintai. Lama dah tak nampak. Hidup ke mati si Fulan ni? Dia pergi tengok Facebook dia. Lah Ustazah rupanya pergi masjid lain. Kan betul saya kata dia gaduh dengan pengerusi masjid kita. Sangka-sangka Muslimat dirahmati Allah. Rupanya kawan tu dah hidup 8 tahun kat sini. Kawan yang selalu bawa dia ni dah tak datang masjid ni. Dia bertukar arah pergi masjid lain. Saya kata jangan pernah sedih. Kalau kita iklankan dekat tempat kita dia tak datang. Dia mencari kebaikan di tempat lain. Ucapkan Alhamdulillah. Yang kita patut innalillah, dia tak datang di tempat baik. Mana kawan godam Muslimat kat kelab malam rupanya tiap malam Jumaat. Sedihlah kita sebab dia berpindah ke tempat maksiat. Kerana apa Muslimat dirahmati Allah? AJK saya baru ni AJK Surau. AJK saya pula kemain lagi. AJK Surau masuk dalam grup AJK Surau Muslimat satu kisah. Saya bila tengah tak sibuk saya bacalah. Kisah dia lebih kurang. Ada seorang lelaki ni Muslimat tengah sembahyang, handphone dia ringing. Kalau ringing tu macam-macam lah. Kalau lagu selawat tak apa juga. Takut lagu tak apa-apa lagu kan. Lepas saja sembahyang ada seorang AJK masjid ni toleh, dia marah. Kenapa tadi tak off handphone segala bla bla. Dia kecil hati sangat. Balik dia cerita pula dekat isteri dia. Dia sedih kenapa orang masjid bahasa macam tu hanya kerana dia bukan sengaja, dia betul-betul terlupa. Masya Allah, akhirnya Muslimat dia memilih untuk tidak memijakkan kaki ke masjid tu lagi. Senggang masa dia lepak dekat kafe. Masuk kat kafe tertumpah air. Masya Allah, Muslimat dirahmati Allah. Bos dalam kafe tu datang. Tak apa tuan, mana ada orang buat kesilapan hari-hari. Tak ada orang dewasa sengaja nak tumpahkan air. Tak apa, biar saya yang lap. Sampai dekat kasut saya dia lap. Kita tarik kaki. Muslimat dirahmati Allah menunjukkan tak apa, tak ada orang pun tak buat salah atas dunia ni. Akhirnya apa berlaku Muslimat? Dia tak seronok dah duduk kat masjid. Dia seronok lepak dekat kafe tu. Buat hal lara. Saya kata ni kisah benar ke tidak? Tapi dapat pengajaran tak Muslimat dirahmati Allah? Dapat pengajaran untuk membaiki akhlak kita. Ini dia tak kata daripada riwayat Imam Muslim contoh. Ini orang yang mereka cipta, jangan kita kaitkan dengan ayat Quran hadis. Soal cerita tu benar ke tidak, kalau kita ceritakan pada anak-anak kita contoh Muslimat, jangan takut tambah. Tu cerita daripada mana ibu? Dalilnya mana? Jap, ini diriwayatkan oleh Ustazah Zai tiba-tiba.
Ustazah Zai ambil pengajaran daripada cerita tu. Rupanya muslimat dirahmati Allah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina akhlak. Buktinya yang asatizah kita selalu cerita ketika Badawi kencing dalam masjid. Faham muslimat? Orang lain semua kejar dia nak marah dah. Nabi kata kalau dikejar marah dia, lagilah berciciran najis tu. Ambil air, kita jirus. Ini pun masalah juga. Pengerusi masjid hari ni nak ikut contoh Nabi SAW. Kalaulah nampak budak kencing, muslimat biarkan. Bagi dia kencing sampai puas, nanti kita jirus je air. Tengok akhlak Rasulullah. Muslimat salah juga. Sebab sekarang ni kapet tebal. Jirus air satu ni jadi apa muslimat? Nabi kisah tu pasir, bukannya kapet. Faham ke tak faham ni? Bila jirus atas pasir apa jadi? Meresap masuk ke dalam, dia takkan mengalir ke lain. Kalau kapet jadi apa muslimat dirahmati Allah? Bertebaranlah pula ke tempat lain. Jadi dia tak faham hadis tu. Masa tu bumbung masjid pun tidak ada muslimat. Duduk ini masjid, Nabi nak bina masjid Quba tu hanya pacakkan batu. Tengok kita macam mana masjid-masjid kita ziarah di bumi Arab kan. Masya Allah, masjid asalnya macam ni je. Masjid Nabawi yang seluas ni asalnya macam ni saja. Masya Allah, Rasulullah dulu penuh dengan mujahadah. Betul lah zaman tu macam tu. Jadi kita hari ni salah juga kalau tak apa ambil air satu baldi, kita jirus je kat situ. Tak kena juga. Sebab itu ilmu ni kena tahu. Muslimat dirahmati. Oh, barulah kita perasan ustazah. Makan dengan 3 jari memanglah kena. Nabi SAW bukan makan nasi biryani lauk kambing masa tu. Kita pun makan. Kenapa makan 3 jari tu? Sunnah ustaz. Kan? Tengok makan apa pula muslimat dirahmati Allah. Kalau mi orang hidang kat kita, agaknya bila nak habisnya? Tu pakai sudu tu ustazah, tak sunnah lah tu. Muslimat kena hati-hati. Mengaji kena pelbagai guru, mengaji kena banyak raikan guru, jangan pandang yang ini saja, yang ini saja. Imam Syafi'i namanya disebut sampai kiamat insya-Allah sebab gurunya lebih 1000 orang. Kalau dia dengar daripada orang yang macam, contohlah kalau dia ada rasa macam tak sama dengan yang belajar dengan ustaz sebelum ni muslimat dirahmati Allah, dia memandang yang baiknya, yang buruknya dia kesampingkan. Dia nampak guru yang pernah mengajar dia, sebab manusia biasa ada buruknya, dia ketepikan. Yang penting aku pernah belajar benda baik daripada dia. Jauhnya kita dengan Imam Syafi'i. Patut orang tak sebut-sebut nama kita. Tak layak pun untuk diangkat nama kita ni, banyak sangat kekurangan.